sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, sebelum kita mulakan kelas kita, saya nak ambil hadiran dulu. Dua orang tak masuk lagi. Okey, sebut respon je, ya. Muhammad Faris. Ana Doktor. Siti Soleha. Ada Doktor. Zainul Abidin. Ada Doktor. Nur Rashidah. Okey, Muhammad Hassan. Saya Doktor. Muhammad Adham. Nurul Kamilah. Saya Doktor. Sophia Hanani. Ada Doktor. Ahmad Aminuddin. Saya Doktor. Muhammad Saiful Amin. Saya Doktor. Nur Khairiyah. Saya Doktor. Soebah. Soebah kumpulan B. Soebah kumpulan B pula. Macam mana dia ni? Muhammad Firdaus. Saya Doktor. Muhammad okey, Nurul Husna. Saya Doktor. Adiba Syahila. Adiba Syahila. MC. Ada Adiba. Adiba MC. Adiba MC. Dia bagi saya MC tadi. Okey. Siapa lagi? Yang tak sebut nama siapa? Saya Ummu Syahidah. Ummu Syahidah memang kelas ni ke ataupun kelas bertukar dengan siapa? Bertukar dengan Soebah. Dalam sistem dah bertukar Dah. Ya, sebab saya print yang lama ni. Soebah. Ummu Syahidah. Okey, Nur Rashidah tadi ada? Nur Rashidah tak ada Okey, Nur Rashidah tak ada. Baik, kita teruskan apa yang kita bincang pada sesi yang lepas, iaitu saya sharekan, saya minta kerjasama daripada semua. Saya nak tunggu masuk semua baru saya nak mulakan. Kalau antum masuk awal, kita mula awal lah. Sebab saya nak panggil nama dan kalau saya dah tayangkan slide ni, dia payah saya nak gustan belakang lah sebagainya. Jadi itu yang saya macam tutup pintu lah. Kalau saya dah buka slide maknanya tak ada, saya tak buka lagi kita punya muka-muka ni. Okey. Baik, sambung minggu lepas, iaitu sampai kepada ayat yang minggu lepas kita sampai ayat yang ke-8 Ya. Okey. Ya Doktor. So hari ni kita akan masuk ayat 9. Cuma saya gunakan mazhab riwayat Warsh yang ada sekarang ni sebab itu yang ada soft copy yang saya simpan sekarang ni. Jadi saya tayangkan mazhab tersebut sama je dengan mazhab yang kita gunakan. Cuma bezanya keterangan di tepi tu. Tepi ni maknanya dia hanya untuk Warsh seorang sahaja. Jadi kita abaikan yang ni sebab kita membaca bukan Warsh, kita membaca qiraat 10 jamak. Jadi kita abaikan warna-warna merah ni, keterangan dia sebagainya. Okey. Kita mula ayat yang ke-9. Yang pertama sekali cuba Muhammad Faris Adli. Cuba mulakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. Hilang suara. Saya punya line slow ke ataupun antum punya line? Slow Ustaz. Ya. Okey, sebelum masa baca cuba perhatikan kita baca, ingat baca ni bukan hafz tau. Kita nak baca kolun. Okey, kalau nak baca kolun maknanya antum kena perhatikan
usul dan juga farsh yang ada pada ayat tersebut. Okey, kita ada satu farshul huruf iaitu pada kalimah yakhda'una. Okey, yakhda'una. Kalimah yakhda'una ni kalau kita perhatikan dalam antum ada rujukan rujukan Faris. Faris, anda ada rujukan apa-apa tak? Rujukan Ya. yang ni, yang kawan bagi. Buku apa tu? Apa nama bukunya? The PDF Ya, PDF pun tak apalah, apa nama bukunya? Muyassar di Jamak Qiraat Asyar. Okey. Anta baca siapa dahulu? Mula-mula sekali. Ya. Buku Muyassar tu dia dah susun dah. Siapa baca dulu, yang kedua dah ada dah. Kepanduan keterangan sahaja. Orang ni baca begini, orang ni baca begitu, gitu. Kolun tak baca dulu. Tak, anta guna buku tu dah susun dah macam mana? Sudah. Itu yang dah. Cuba tunjuk sikit bukunya. Ni. Cuba anta tunjuk sikit bukunya. Dia PDF lah. Kat PDF. Okey. Baik, siapa nak baca dulu? Anta nak baca kolun dahulu Okey, jadi kolun pada kalimah ni yang membaca dengan wama yukhadi'una, dia macam yang pertama ni. Wama yukhadi'una. Yang membaca ialah Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amru. Ahli sama tu. Ahli sama baca dengan iaitu Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amru, mereka membaca dengan wama yukhadi'una. Jadi kalau sebut Nafi', maka termasuklah qaulun di situ. Jadi yang pertama sekali ayat ini kita kena ubah kalimah wama yakhda'una kepada wama yukhadi'una. Okey. Dan mat yang ada kat sini mesti bermula dengan qasar dahulu. Okey, cuba baca. Baca dengan Qaulun. Qulun. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa Wama yukhadi'una. Qaulun. Oh, dia baca start wa ma yukhadi'un Ustaz. Ya, anta kata anta guna buku Muyassar. Itu bukan Muyassar, Mu'assar tu. Dia scroll Ustaz, dia scroll. Wama yukhadi'una, qaulun Sekarang kita baca qaulun. Ubah terus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma yukhadi'una Allah walladzina amanu. Lagi. Anta wow pula kat sini. Ini kira lain pula je ni. Sekali lagi. Wa ma yukhadi'una Allah walladzina amanu. Bukan sini. Kat sini yang kedua ni. Oh, wa ma yakhda'un. Wa ma yukhadi'una. Yang kedua ni macam yang pertama bunyinya. Nafi' Ibnu Katsir, Abu Amru. Wa ma yukhadi'una bunyinya. Oh, nampak tak? Baca. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Okey, berapa harakat mat tu? 4. 2. Lah, kan mula-mula sekali saya kata 2. Mesti mat jaz mesti 2. 2. Oh, terus tanda lah. Okey, itu qaulun. Lepas tu? Lepas tu kolun dengan silah. Qaulun dengan silah. Okey, sila. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Okey, itu yang kedua. Silah qaulun. Yang ketiga. Sekarang ni wama yukhadi'una jangan ubah lagi ni. Sekarang kalimah kita ni wama yukhadi'una. Dia jangan anggap begitu. Bukan wama yakhda'una lagi. Wama yukhadi'una. Okey, itu qaulun yang kedua. Iaitu baca dengan silah. Yang ketiga? Kolun. Dengan? Kolun dengan
Sukun mi. Anta baca kalau sukun min tadi dah sukun min dah mula-mula sekali. Anta baca apa? Oh, mula. Yang mula-mula sekali, anta bacakan sukun min. Yang kedua, anta baca dengan silah mim jamak. Okey, yang ketiga ni. Wash. Yang ketiga, kalau dengan, okey, kalau tu lihat di sini, fahamkan ya. Kita bermula daripada Rasul ayah. Okey, kalimah ini kita masih membaca wa ma yukhadi'una. Okey, ingat wa ma yukhadi'una di sini. Jadi kita ubah kat sini. Bermula Rasul ayah dahulu. Wa ma yash'urun, tak ada apa-apa pun. Hum silah mim jamak, betul. Okey. Silah mim jamak dia kena ingat. Siapa baca silah? Qalun. Ibnu Katsir, Abu Ja'far. Ha. Okey. Sekarang ni baca qalun. Sebab qalun masih lagi wa ma yukhadi'una. Jadi anta baca yang kedua qalun. Dengan silah, okey. Lepas tu pergi depan lagi jumpa apa? Lepas ni, jumpa apa ni? Ini dia qalun. Qalun. Jumpa tu lah, jumpa mat dah kan. Jumpa mat. Nampak ke mat tu? Nampak? Ha. Okey, jadi mat ini kita nak ubah mat sekarang ni daripada 2 ke 4. Siapa baca 4 harakat? Qalun. Baca qalun lagi. Baca 4 harakat kan? Ya. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Okey, kemudian? Qalun silah 4 harakat. Okey, baca. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Okey, jadi maknanya yang pertama hingga yang keempat semuanya bacaan qalun. Baik, cuba Siti Salihah. Cuba sambung. Siti Salihah. Mana Siti Salihah? Tak ada. Tadi kata hadir. Tak ada. Internet problem kot, Doktor. Internet problem. Dia internet problem pun dia mesti ada suara kan. Dia kalau tak ada langsung dia akan live di sini. Okey, kalau ada masalah apa-apa maklum pada saya. Saya anggap antum ni macam tak ada kat depan saya. Kalau antum tak cakap apa-apa. Maknanya antum masuk sekejap. Lepas tu pergi pasar. Gitu. Soalan macam tu lah. Jadi kalau masalah apa-apa pun maklum pada saya lah. Maklum kat grup tu. Kan, jadi semua orang nampak. Kita tak ada lain ke, dia kata hujan lebat, banjir ke. Jadi tak apalah. Tengok nanti banjir tu macam mana kan. Baik. Kalau tu tak ada macam ni, saya tak tahu ke mana pergi. Sebab dia tak left. Left tak ada sebagainya. Okey, cuba Ku Zainul Abidin. Ya, Doktor. Baik, nak baca siapa lepas? Yang kelima. Warsh kot. Mat dengan 6 harakat. Okey, sekarang ni kita baca dengan 6. Warsh. Baca. Auzubillahi minasyaitanir rajim. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Okey, itu war. Kan saya dah sebut minggu lepas, sebelum ni, maknanya kalau sekiranya Warsh nak baca, okey, ini mat ni, daripada 4 tukar 6 Jadi yang baca dengan 6 harakat, ialah Warsh dengan Hamzah. Okay, jadi maknanya kita dahulukan Warsh dahulu. Sebelum kita baca Warsh, lihat dahulu belakang ni. Ada tak khilaf lain bagi Warsh? Tak ada apalah sebab ini memang kita baca wa ma yukhadi'una, tak ubah pun. Ya, kalimah ini kita masih lagi wa ma yukhadi'una. Tak ubah lagi kepada wa ma yakhda'una. Jadi maknanya Warsh baca sama.
dan belakang depan dia tu pun tak ada khilaf yang lain. Jadi makna Warsh baca, boleh baca. Ya, itu yang dibaca oleh Zainul tadi dengan Warsh yang kelima. Kemudian lepas Warsh, kita lihat lagi siapa qurra yang membaca dengan 6 di sini. Siapa yang baca 6? Hamzah. Okey, Hamzah. Sebelum baca Hamzah, macam biasalah, antum kena lihat dahulu depan dia. Ada tak khilaf lain bagi Hamzah? Ada kat sini. Iaitu Hamzah membaca dengan wa ma yakhda'una, macam ni. Ya, sekarang ni kalimah ni kita masih lagi wa ma yakhda'una macam ni. Okey. Jadi Hamzah membaca wa ma yakhda'una. Jadi maksudnya dia kena ubah sini dahulu baru baca 6. Jadi sebab itu maknanya Hamzah tak boleh lagi baca ketika itu. So tinggalkan Hamzah. Nampak Warsh dah baca dah. Lepas tu tinggalkan Hamzah. Pergi kepada kalimah yang depan dia pula. Pergi kat sini. Okey. Sampai kat sini. Sampai kalimah yakhda'una. Okey, tukarkan kalimah yukhadi'una. Asalnya yukhadi'una kita baca. Jadi kalimah yukhadi'una, tukarkan dia kepada wa ma yakhda'una. Nampak Antum kena fahamkan ni. Ini kaedah dia. Maknanya kalau antum tak fahamkan kaedah menyusun ni, dia akan jadi masalah pada yang lain tu. Okay? Sebab ini bukan, saya dah sebutkan bahawa ini bukan ilmu yang kita kena hafal. Antum jangan fikir, tak apalah saya hafal je. Tak mampu nak hafal kita. Sebab kalau nak hafal, macam hafal Quran jadinya. Susah kan? Jadi maknanya antum kena fahamkan. Sebab kalau kita fahamkan kaedah menyusun dia tu, maka dia memudahkan untuk kita menyusun yang bawah tu. Okey. Jadi maknanya kalimah wa ma yukhadi'una nak tukarkan kepada wa ma yakhda'una. Okey. Ko Zainul, siapa yang membaca dengan mula sekali? Yang baca wa ma yakhda'un. Selepas Ibnu Amir. Ibnu Amir Okey. Ya. Baca Ibnu Amir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Itu Ibnu Amir. Jadi maknanya kita baca wa ma yakhda'una dan dalam masa yang sama illa tu baca dengan 4 harakat. So Ibnu Amir baca dengan tawassut pada mad jaiz munfasil. Okey, jadi maknanya Ibnu Amir baca sama lah bacaan Hafs. Bacaan Hafs yang kita baca pada hari ini sama lah Ibnu Amir. Tapi kena sebut nama Ibnu Amir. Sebab Ibnu Amir ini merupakan imam yang keempat. Sementara Hafs, Asim, imam kelima. Jadi maknanya sebut nama Ibnu Amir. Tapi dalam masa yang sama, Ibnu Amir sama bacaannya dengan Asim. Sama bacaannya dengan Al-Kisai. Dan sama dengan Khalifun Ashir. Okay? Sama dengan Khalifun Ashir. Okey. Nampak Ibnu Amir, Asim, Al-Kisai, Khalifun Ashir. Jadi maknanya Abu Ja'far ada lagi. Perasan tak tertinggal Abu Ja'far? Kan mula-mula Ibnu Amir. Ibnu Amir sama bacaannya dengan Asim. Sama dengan Al-Kisai. Jadi maknanya tertinggal seorang iaitu Abu Ja'far. Jadi maknanya sekarang ini kita kena baca Abu Ja'far. Okey, Zainul baca Abu Ja'far. Pastikan apa yang berlaku di belakang dia tu kena betulkan semualah. Mengikut Abu Ja'far. Maknanya dia baca dengan qasar pada mad jaiz dan dia baca dengan silah pada mim jamak. Jadi maknanya berkaitan semualah. Itu yang kita kena ingat semua tu manhaj ni. Sebab kalau saya sebut nama ni okey, baca. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Okey, agak-agak dah lepas ni siapa? Lepas Abu Ja'far siapa boleh? Hamzah Ustaz. Hamzah tak boleh. Sebab Hamzah sekarang ni okey ni, sekejap. Dia Ibnu Amir,
Ibnu Amir 2. Sebab nak baca Hamzah pun boleh juga tu rasanya. Baca Hamzah. Sebab sekarang kita dah masuk Wama Yakhda'una. Jadi maknanya baca Ibnu Amir. Lepas tu baca Hamzah dahulu. Ikut turutan Qur'an lah boleh. Maknanya Ibnu Amir. Sebab Ibnu Amir sama dengan Asim. Okey, sekarang baca Hamzah. Boleh Hamzah. Baca Hamzah dulu. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Okey, itu Hamzah 6. Lepas tu Al-Kisai dah baca dah dengan Ibnu Amir sama. Lepas tu Abu Ja'far. Abu Ja'far pun dah baca tadi kan? Dah baca tadi. Jadi maknanya sepatutnya begitulah. Sepatutnya Hamzah dahulu, baru Abu Ja'far. Okey, baca sekali lagi Abu Ja'far. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Ya, lepas Abu Ja'far. Yaqub. Ya, Yaqub. Apa bezanya? Tak ada silap. Okey, baca. Tak ada silap. يخادعون الله Majais 4 rakaat apa? Dua je. Dua. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Okey, lepas Yaqub, Al-Qur'an Ashir. Al-Qur'an Ashir pun tak perlu kita baca lagi. Sebab Al-Qur'an Ashir sama dengan Ibnu Amir tadi. Nampak? Baru habis. Jadi maknanya kalau antum catat semualah nama-nama tu, yang nama yang keberapa sebagainya, maka kita boleh nampak bahawa semua qurra dah tercatat namanya dalam susunan yang kita berikan tadi, yang antum baca tu. Cuma mungkin ada di antara mereka yang tak ada nama di situ. Jadi bagi mereka yang tak ada nama, maksudnya dia mesti baca sama dengan bacaan yang telah kita baca tu. Mesti macam tu. Ya. Sebab apa? Sebab kita baca macam ni, kaedahnya, kaedah yang kita buat ni, secara tak langsungnya, akan memastikan bahawa semua qurra 20 dapat membaca ketika itu. Okey. Jadi maknanya habis kalimah wama yakhda'una. Pergi ke depan lagi. Maka jumpalah kalimah amanu. Amanu tafsirul badal oleh Warsh. Jadi maknanya kalau nak baca pun boleh baca lah. Baca dengan 4 harakat. 2 dah baca dah. Baca dengan 4 harakat, baca dengan 6. Cuba baca sekali dengan 6. Oleh Warsh. Saya Ustaz. Okay. Warsh yukhadi'un. Tu Ustaz. 6 kan? Ya. Lepas tu illa 6 anfusah. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Okey, itu bacaan Warsh. Jadi maknanya semualah dah habis tu. Tafsirul badal pada kalimah amanu, lepas tu depan dia lagi tak ada apa-apa dah. Walladzina pun tak ada apa-apa, Allahu yukhadi'una pun tak ada apa-apa pangkal tu. Jadi maknanya Warsh yang terakhir lah. Kalau nak baca boleh baca. Sebab kita dah baca dah tadi wajah pertama dia. Wajah pertama maknanya semasa sebelum kita baca Ibnu Amir, kita dah baca Warsh. Okey, wajah pertama dia. Jadi wajah kedua dia ni ataupun dan ketiga dia, kalau nak baca pun boleh baca sekarang ni. Kalau tak baca pun tak apa. Sebab yang wajibnya kita baca sekali je. Okey. Ada apa-apa soalan tak pada kalimah ni? Pada ayat ni? Boleh fahamkan Okey. Cuba terus kepada Muhammad Hassan. Sambung. Terangkan dahulu apa yang berlaku situ. Saya ingat terang dahululah. Kalau terang dahulu mungkin boleh faham semua. Ya, Ustaz. Terangkan dahulu. Pada ayat yang berlaku pada ayat tu. Pada ayat yang ke-10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Saya ambil sampai situ, Ustaz. Okey, apa khilaf yang berlaku?
Yang pertama silah min jamak pada fi qulubihim. Okey, silah menjamak. Jadi maknanya kalau silah menjamak ni, automatik antum mesti kena ingat lah. Siapa pun. Mesti kena ingat bahawa siapa yang baca silah menjamak tu. Yang membaca silah menjamak ialah Qalun, Khilaf, lepas tu ialah Ibnu Katsir dan juga Abu Ja'far. Okey. Kemudian yang berikutnya. Qulubihim maradun fazadahum Allahu marada. Rasa tu je Ustaz. Fazadahum. Fazadahum. Fazadahum yang membaca dengan imalah. Fazidahum. Fazadahum. Ibnu Zakwan dengan Hamzah. Okey, ni kalimah ni. Yang membaca dengan imalah ataupun imalah kubra ialah Ibnu Zakwan. Siapa dia Ibnu Zakwan? Mak Hasan, siapa Ibnu Zakwan? Anak murid. Nama siapa? Hamzah. 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 Ibnu Amir. Ya, Hamzah ya ke? Bukan. Ibnu Zakwan dan Hamzah. Ibnu Zakwan anak murid Ibnu Amir. Ibnu Amir. Tak hafal lagi. Dia punya perawi dia tu. Kena hafalkan nama mula tu. Nafiq, siapa perawi dia dan sebagainya. Jadi kalau saya nak ingat saya kena sebut pada awal Nafiq ni. Nampak pun Okey. jumpa. Jadi sekarang ni kita ada 2 khilaf sahaja pada kalimah ni. Okey, cuba baca dengan Qalun dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi qulubihim maradun. Kenapa tak baca silah dahulu? Oh, kosong. Dia mesti baca biasa dahulu. Silah-silah dia mendatang. 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Okey, itu Qalun yang pertama. Tanpa silah. Baca dengan silah. Okey, yang kedua? Baca dengan silah. Silah kat mana? Bihimu. Okey, kan daripada maksud ayah kita nak pun nak selesaikan. Kenapa anda pergi ke qulubihim? Ada fazadahum tu? Oh, okey. Fazadahum Fazadahum lagi malas tadi. Ibnu Zakwan. Okey, Ibnu Zakwan nak baca. Sekarang ni Ibnu Zakwan nak baca macam biasalah. Sebelum Ibnu Zakwan membaca, antum kena lihat dahulu kalimah yang sebelumnya, yang depan dia tu. Ada tak khilaf lain bagi Ibnu Zakwan? Zakwan. Ada khilaf lain? Ada. Tak ada. Khilaf. Kan? Ibnu Zakwan silah? Tak. Oh, dia tak. Tak. Entah ni tak apa-apa lagi. Okey, jadi tak ada khilaf depan dia tu. Maknanya bolehlah baca dengan Ibnu Zakwan. Fazil. Pada Zain. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu Tapi di imalah pada Z tu. Fa macam biasa je. Fazi. Fazil. Kalau fizi tu jadi imalah 2 pula. Okey. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Okey, siapa yang baca imalah tadi? Ibnu Zakwan dengan? Ibnu Zakwan dengan apa satu lagi ni? Zakwan dengan Hamzah. Okey, Ibnu Zakwan dah baca. Sama tak bacaannya Ibnu Zakwan dengan Hamzah tu? Sekejap, silah. Sama Ustaz. Sama. Jadi maknanya Ibnu Zakwan sama Hamzah. So habislah fasih itu. Pindah pula pada kalimah yang depan dia. Jumpa kalimah Qulubihim. silah menjamak. Okey. Sekarang kita nak baca silah menjamak pada kalimah qulubihim. Okey, mula-mula sekali siapa yang membaca silah? Qalun. Qalun. Okey, baca Qalun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Nampak? Maknanya baca dengan silah tu samalah Qalun dengan Ibnu Katsir pun macam tu juga bacaannya.
pun sama dengan Abi Jaafar pun begitu bacaannya. Jadi maknanya kita baca setakat tu je lah, dah habis dah tu. Berapa kali baca je? 3 kali baca sahaja. Qaulun, lepas tu Ibnu Zakwan Atau dan juga kolun Qaul. wasilah. Nampak? 3 kali baca maknanya dia dah menepati semua 20 riwayat yang ada kat situ. Baik. Kalau kita berhenti pada maradah tu, saya tak pasti kalau antum rujuk buku misalnya, mungkin antum kata antum baca ikut buku lah. Kan ada setengah buku tu memang dia menyusun dah. Siapa yang pertama, yang kedua, ketiga. Jadi mudah kita tengok buku tu, kita boleh baca lah insyaAllah. Tapi saya tak galakkan kita guna buku tu. Buku tu kalau nak rujuk pun boleh rujuk, tak ada masalah. Taklah kata haram, boleh rujuk benda tu. Tapi kalau kita guna buku macam tu sebagai rujuk, sebagai panduan kita membaca ni, kita kurang nak fahamkan tentang kaedah penyusunan tu. Sebab kita terikat dengan buku tu, orang ni dah ada dah. Jadi maknanya saya nak supaya kita fahamkan kaedah ni. Okay? Fahamkan kaedah ni. Jadi maknanya buku tu kalau boleh jangan gunakan buku tu. Antum ikut je apa yang kita bincang ni. Antum ikut apa yang kita bincang ni, kalau tak faham tanya. Kenapa orang ni sebagainya. Sebabnya mungkin berlaku begini. Semasa kita baca ni, okey, antara kata berhenti kat maradah. Tak apa. Maradah berhenti lah. Tapi kalau sekiranya ayat ni kita sambung ni tak berhenti pada maradah tu. Fazadahumullahu maradah wa lahum azabun alimun bima kanu yukadzibun. Contohnya, saya kata okey, baca sampai yakdzibun. Maka pada ketika itu susunannya tak macam yang di atas tu. Tak adalah bacaan Ibnu Zakwan yang kedua, tak ada, akan jadi lain. Nampak? Jadi maksudnya dia kalau antum tengok buku sekalipun dalam ujian besok lah contohnya, ada kemungkinan perlainan apa yang buku tulis dengan yang saya suruh tu. Sebab mungkin buku tu, dalam buku yang kita rujuk tu, dia berhenti kat sini. Ya. Okey. Tapi saya minta jangan berhenti kat maradah, sebaliknya berhenti pada yakzibun. Maka lain dia punya cara susunan dia. Sebab tu saya nak supaya fahamkan. Sebab maknanya mana-mana kita berhenti pun, kita dah boleh faham dah bahawa ni yang mula-mula sekali. Orang yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Sebab apa? Sebab kita kena selesaikan dia berdasarkan kepada Rasul ayat tu. Rasul ayat. Bukan kita suka je baca orang ni tak ada. Dia kena ikut Rasul ayat tu. Jadi Rasul ayat pada kalimah kalau berhenti kat sini, Rasul ayatnya kat sini. Kalau berhenti kat sini, Rasul ayatnya kat sini. Kan lain tu. Jadi maknanya susunannya jadi lain lah. Mungkin qaul yang pertama, yang kedua dah bukan qaulun dah. Bukan Ibnu Zakwan dah yang kedua dan sebagainya. Jadi saya minta lah supaya fahamkan betul kaedah ni. Dia sebenarnya memang sukar, tapi kalau kita dah faham dia jadi mudah insya-Allah. Tapi kuncinya ialah macam tadilah saya nak antum ingat. Kalau saya sebut silah mim jamak, antum mesti kena ingat dah siapa yang baca silah mim jamak. Okey. Diam tak diam kita ni dah minggu kelima. Yang kelima dah. 5/14. Maknanya dah jauh dah tu, 1/3 dah. Jadi maknanya banyak benda lagi yang antum kena kena perhatikan dalam perbincangan kita ni. Supaya semua boleh baca dengan baiklah. Okey, tak apa. Ada soalan tak nak tanya? Kita berhenti kat sini tadi. Kalau tak ada apa-apa, sambung terus. Ustaz maknanya kita baca sampai tadi macam saya baca sampai maradah, maknanya tengok pada Rasul ayat tu, maknanya tengok pada belakang maradah dulu ada kalimah apa yang silah ke apa ke, maknanya siapkan kalimah tu dulu maknanya situ Kita berhenti pada maradah kan. Berhenti pada maradah ni. Okey, contohnya. Jadi maknanya nak baca orang yang kedua tu, yang pertama mesti qaulun. Qaulun macam biasalah. Kalau macam ni tadi, macam ni tadi memang kita kena mula wa ma yukhadi'una, sebab qaulun baca wa ma yukhadi'una. Kalau di sini tak ada apa-apa pun yang berlaku pada qaulun. So kita baca biasa. Sampai maradah. Kemudian nak menentukan siapa yang kedua, dia kena lihat Rasul ayat dahulu. Lihat kalimah maradah, ada tak khilafnya? Tak ada. Kalau maradah tak ada, pergi depan dia lagi. Allah. Pun tak ada juga. Okey? Pun tak ada juga. Kalau tak ada juga, pergi depan dia lagi.
maka jumpalah fazadahum. Nampak? Fazadahum ni. Jadi fazadahum ini nak ditukarkan daripada fazadahum kepada fazidahum, imalah tu. Jadi kena lihat dah siapa yang baca imalah. Kan? Jadi yang baca imalah ialah Ibnu Zakwan dengan Hamzah. Ibnu Zakwan dengan Hamzah ni pula, dia kena melihat kepada siapa turutan qurra yang mula-mula sekali. Okey, jadi turutan dia Ibnu Zakwan yang mula-mula sekali sebab dia yang keempat, imam yang keempat. Dia perawi yang imam yang keempat lah. Jadi kita nak baca dengan Ibnu Zakwan. Sebelum kita baca Ibnu Zakwan, kita kena lihat dahulu apa yang berlaku di depan dia. Kalau dah okey, semua tak ada masalah berlaku, maka ketika itu bacalah Ibnu Zakwan yang kedua. Tapi kalau sekiranya ada lagi khilaf lain yang mengenai Ibnu Zakwan pada kalimah yang sebelumnya, yang depan dia tu, maka Ibnu Zakwan tak boleh baca lagi. Ingat, sebab sekarang ni tak boleh kita ubah kalimah-kalimah yang depan dia ni. Kita kena ubah yang ni sahaja. Okey. Kalau tak ada, bacalah Ibnu Zakwan. Lepas kita baca Ibnu Zakwan, okey, siapa lagi baca imalah tadi? Ibnu Zakwan dengan Hamzah. Okey, kita pun nak baca dengan Hamzah pula. Kita nak baca dengan Hamzah pula. Jadi tengok belakang dia pun tak ada khilaf bagi Hamzah. Samalah dengan Ibnu Zakwan. Jadi maknanya tak perlu kita baca dua kali. Tak perlu kita baca dua kali lagi. Sebab apa? Sebab ketika Ibnu Zakwan membaca, bacaan dia tu sama dengan bacaan Hamzah. Habis. Lepas tu pergi depan dia pula. Pergi depan dia, maradun, tak ada apa-apa, pergi qulubihim, nampak al-silah. Okey. Nak baca silah pula. Lihat dahulu siapa yang membaca silah ni kalau ikut turutan qurra tu. Qalun. Baca qalun. Sebab tak ada khilaf lagi depan dia ni. Nampak? Fi. Kalau belakang dia ni banyak lagi, kena tengok belakang dia tu. Bukan belakang, depan dia. Tapi depan dia tak ada dah. Jadi maknanya kalau tak ada apa-apa, baca dia terus. Semasa kita baca qalun, maka pastikan berubah semua belakang dia tu. Apa yang perlu diubah lah. Kalau ada mat misalnya, perlu diubah mat tu. Kalau tak ada apa-apa, macam biasa lah. Baca qalun. Lepas kita baca qalun, tengok imam yang kedua. Siapa baca silah? Ibnu Katsir. Ibnu Katsir bacanya sama qalun. Tak perlu baca. Siapa lagi? Abu Ja'far. Abu Ja'far pun sama dengan qalun. Jadi kalau sama, tak perlu baca. Cukup lah tu. Jadi maknanya kita baca hanya 3 kali saja. Iaitu qalun yang pertama, Ibnu Zakwan yang kedua, qalun yang ketiga. Jadi maknanya semua qurra 20 tu dah ada kat situ dah. Macam fazadahum tadi, Ibnu Zakwan sama Hamzah. Kemudian semasa silah tu, qalun sama dengan Ibnu Katsir dan juga Abu Ja'far. Adapun bacaan yang pertama, yang qalun mula-mula sekali, maknanya semua qurra ada kat situ. Semua qurra ada kat situ, melainkan yang tu je tak ada. Ibnu Zakwan, Hamzah, Ibnu Katsir, Abu Ja'far. Yang lain semua dah ada dah. Ataupun sama bacaannya dengan qalun yang pertama. Ini tak rumit sangat sebab dia melibatkan khilaf yang sikit. Khilaf yang sikit, lepas tu tak ada pula mat dia. Biasanya yang susah ni kalau dalam tu ada mat dia. Mat wajib pun ada, mat jaiz pun ada. Kemudian ada pula khilaf yang lain yang melibatkan farsul huruf. Makin susah lah. Jadi kalau tak ada apa-apa, senang saja. Sebab memanglah kalau kita lihat ada kalimah-kalimah yang nampak macam senang, ada ayat-ayat yang memang susah. Okey. Baik, cuba Muhammad Adham, cuba sambung. Walau. Okey, kalau macam mana bacaan ni? Okey, cuba terangkan dahulu apa yang ada kat situ. Siapa baca Yukazibun? Siapa yang baca dengan Yukazibun? Yukazibun ni dia farsul huruf.
Itu yang saya kata antum kena cari buku rujukan mesti kena ada sebab dia yang melibatkan fasul huruf macam ni kita nak ingat payah sebab dia hanya berlaku pada kalimah tertentu sahaja. Dia berbeza dengan usul qiraat. Usul qiraat kena ingat lah sebab dia banyak kali berulang usul qiraat tu. Jadi kalau setiap kali berulang tu kita nak rujuk buku kan masalah tu. Dia berbeza dengan usul macam ni, berbeza dengan fasul huruf. Fasul huruf boleh kita rujuk sebab dia berlaku sekali je. Okey, siapa yang baca dengan yukazibun? Ada tak buku rujukan yang terguna? Buku apa tu? Buku apa yang kita guna? Buku apa? Okey tu. Ya. Siapa baca yukazibun? Lagi? Lagi? Abu Amir, Abu Ja'far dan Yaqub. Bukan Qalun dia Nafi' tu. Nafi' maknanya termasuk dalam Warsh dan juga Qalun. Okey, sekali lagi saya baca. Yukazibun, yang membaca dengan yukazibun, bukan yakzibun tau, dia baca yukazibun. Ialah Nafi', Ibnu Kasir, Abu Amru, Ibnu Amir, Abu Ja'far dan juga Yaqub. Bakun baca dengan yakzibun macam biasa. Macam yang ada kat mashaf kita lah. Okey, jadi maknanya mula-mula sekali baca Qalun, dah ubah di situ dah. Okey, apa lagi khilaf yang lain? Siapa yang baca silah tu? Terima kasih Abu Ja'far. Okey lagi? Apa lagi khilaf yang lain? Sini kan ada ni. Tengok ni Azabun Alimun ni. Apa yang ada situ? Azabun Alimun. Yang lain? Respon sikit. Sabtoh Ustaz. Nakol Ustaz. Okey. Azabun Alimun ni ada dua cara bacaan. Dia sebab dia saking mafsul Ni saking mafsul namanya. Dua cara bacaan. Yang pertama dia boleh baca nakol. Nakol oleh Warsh. Okey, azabun alimun. Azabun alimun. Jadi kalau nakal ni ada nun. Saya dah sebutkan minggu lepas maknanya kalau nakal pada kalimah yang huruf yang mati bertemu hamzah tu mudah. Kan? Huruf mati bertemu hamzah tu mudah sebab kita hanya pindahkan saja barisnya. Baris hamzah itu kepada huruf mati sebelumnya. Tapi kalau kita nakalkan pada huruf yang bertanwin macam ni, dia agak payah sedikit. Sebab apa? Sebab kita kena lihat dia punya asal tanwin tu. Dia macam ni. Tak ada ruang nak tulis kat mana ni. Sekejap. Okey, dia macam ni. Dia azabun, asalnya azab, ada nun mati. Azabun. Macam tu. Jadi maknanya semua huruf yang bertanwin, kita kena andaikan, kita kena buat andaian bahawa dia nun mati. Macam mana? Tak nampak Doktor. Tak nampak ya? Saya share slide daripada tadi, antum tak nampak ya? Tak ada Ustaz. Ada Doktor. Saya dah tulis seorang-seorang, saya je yang tahu, yang nampak. Tak ada Ustaz. Macam Kosong. nampak je. Kosong Ustaz. Bagi saya ingat memang Ustaz memang baca yang itu je. Ada saya, ni kan saya kata tadi, maknanya jangan nampak tepi tu. Jadi semua senyap nampak tu. Oh, baru ada Ustaz. Baru ada. Baru nampak. Tak apalah. Saya catat banyak dah kat depan tu. Rugilah tu.
Okey. Kalau kita nakalkan pada huruf mati bertemu dengan huruf dengan hamzah macam ni contohnya ni bawah ni. Bawah ni contohnya kalau bacaan nakal kita baca dengan khala wila. Nampak? Pindahkan baris hamzah kepada waw mati kan. Jadi bacaannya khala wila. Khala wila syayatinihim. Nampak? Maknanya mudahlah nakal begitu. Kita pindahkan sahaja baris hamzah kepada huruf mati sebelumnya. Okey. Tapi kalau kita pindahkan, nakalkan pada tanwin bertemu hamzah macam ni, dia agak payah sedikit. Jadi apa yang perlu kita buat ialah kita kena keluarkan semula dia punya asal tanwin tu. Iaitu nun mati. Macam ni. Azabun yang saya catat tepi tu kan. Azabun yang tepi ni. Sebelah kanan tu. Kena buat macam tu. Azabun. Jadi kalau nampaklah nun mati macam tu, barulah kita boleh pindahkan dia. Jadi dia akan berbunyi dengan azabu nalimun. Nampak? Nun tu. Bunyi nun. Azabu nalimun. Sebab kalau nak nakal macam ni, orang tak nampak bunyi nun mati tu. Tak nampak bunyi nun tu. Tapi maknanya semua keluarkan balik asal tanwin tu. Yang mana asal tanwin nun mati. Kemudian pindahkan baris hamzah itu kepada nun mati tu. Maka jadilah bunyi azabu nalimun. Okey. Itu was baca itu. Kemudian dalam masa yang sama, oleh kerana kalimah ini kalimah yang sakin mafsul. Sakin mafsul maknanya huruf mati bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah, terpisah dua kalimah. Azabun satu, alimun satu. Maka ada wajah sakta di situ. Ingat siapa yang baca sakta? Antum ingat tak siapa yang baca sakta pada sakin mafsul? Hamzah. Khalaf. Dia khalaf saja. Okey. Dia kena ingatkan tu dia punya martabat sakta tu. Dia ada dua martabat. Al dengan syai' satu. Yang keduanya ialah sakin mafsul. Sakin mafsul ni tiada sakta bagi khalaf dia. Khalaf tak ada sakta. Tapi bagi khalaf dia khilaf bacaan. Sama ada dia baca dengan sakta ataupun tanpa sakta. Jadi makna bolehlah sakta di situ. Jadi makna tiga lah. Ada tiga kalimah yang dikhilafkan pada kalimah pada ayat ni. Yang pertama, yang kedua dan juga yang ketiga. Okey, cuba baca qalun mula-mula. Mula-mula. Walahum azabun animu bima kanu yakzibun. Qalun. Oh, qalun. Walahum azabun animu bima kanu yukadzibun. Itu qalun. Lepas tu lepas tu wash. Kenapa baca wash? Sebab Mana maksud ayatnya? lepas tu baca silah-silah berjamak kan. Kenapa baca silah pula? Silah tu dah pangkal ayat tu. Kita kan kena selesaikan kalau surah ayat. Lepas Maknanya kita kena selesaikan pada rasul ayat ni. Kat sini dahulu. Kalimah ni dahulu. Jadi maknanya sekarang ni kalimahnya yukadzibun. Yukadzibun tu nak ditukarkan kepada yakzibun macam biasalah. Okey, nak tukarkan kepada yakzibun. Baik, orang yang mula-mula sekali menukarkan siapa dia? Qalun, lepas tu Abu Ja'far. Macam mana ni? Anta dah baca qalun tadi. Ha, Anta baca qalun dah. Yukadzibun, betul? betul. Sekarang kalimah yukadzibun tu nak ditukarkan kepada yakzibun. Siapa yang baca mula-mula sekali turutan qurra tu yang membaca mula-mula sekali dengan yakzibun? Siapa dia? Lihat senarai tu kan saya dah bagi senarai tadi. Maknanya orang-orang yang membaca dengan yukadzibun, Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amru, Ibnu Amir, Abu Ja'far, Ya'qub. Jadi maknanya yang membaca dengan yukadzibun. Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amru, Ibnu Amir, Abu Ja'far. Jadi maknanya Hafs, Asim. Asim yang tak ada nama kat situ kan? Tak ada. Jadi pada ketika ini boleh kita baca dengan bacaan Asim. Baca Asim. Asim. Wa idza ki walahum azabun animu bima kanu yakzibun.
Itu Asim. Macam tu Tengok nampak susunan dia. Dia macam mana pun jangan pergi kat depan dia. Jangan pergi depan dia tu. Sebab kita kena selesaikan kalau asal ayah ni. Baik, lepas Asim siapa? Pak Hasim. Pak Hasim Abu Jaafar. Kenapa tak baca Abu Jaafar? Cuba terangkan. Kenapa nak baca Abu Jaafar? Pak Hasim baca yang Sakta tu, Azabun Alim. Kenapa sakta? Kenapa nak baca sakta? Dia nakal, wash. Kenapa baca wash? Sebab Pak Hasim Azabun Alim pula. Maknanya kalimah dia lah. Kita dah baca yukazibun. Dah tukar ke yukazibun kepada yakizibun. Dah habis dah. Bila dah habis, kita pergi depan dia. Pergi depan dia, Azabun Alim. Pergi depan lagi, jumpalah Azabun Alimun. Ya. Baca dengan was, membaca dengan naqal. Lepas tu khalaf Hamzah, boleh baca sakta. Tengok dahulu, siapa dahulu? Daripada dua tu. Daripada dua orang tu, siapa yang dahulu? Was ke Hamzah? Was dulu. Baca was. Walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Yakzibun. Walahum azabun alimun bima kanu yukadzibun. Walahum azabun alimun. Sekali lagi. Walahum azabun alimun bima kanu yukadzibun. Okey, itu bacaan wash. Lepas wash? Lepas wash, khalaf. Ya, baca khalaf pula. Walahum azabun alimun bima kanu yukadzibun. Walahum azabun alimun bima kanu yukadzibun. Walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Nampak? Tukar-tukar je. Walaupun kita selesaikan kalimah azabun alimun, tapi yang belakang tu ikutlah. Yakzibun maknanya ikut kepada siapa yang kita baca tu. Jadi yang pertama tadi kita baca wash. Wash baca dengan yukadzibun. Yang kedua kita baca khalaf Hamzah. Khalaf Hamzah membaca dengan yakzibun. Okey. Maka habis kita punya Saki mafsul tu. Jadi kita pergi pula ke depan dia, jumpalah mim jamak. Sila mim jamak kan? Siapa yang baca sila mim jamak mula sekali? Mula sekali kolun. Baca. Walahum azabun alimun. Sila mim jamak. Walahumu azabun alimun bima kanu yakdzibun. Betul lah. Kolun. Walahumu azabun alimun bima kanu yukadzibun. Itu kolun. Okey, siapa baca mim jamak ni selain kolun? Ibnu Katsir dan Abu Jaafar. Okey, Ibnu Katsir sama tak kolun? Ibnu Katsir sama. Abu Jaafar? Abu Jaafar ada beza. Apa bezanya? Beza dia yukadzibun. Abu Jaafar pun baca yukadzibun juga sama kolun. Kan? Sama semua lah. Sama-sama. Semua sama. Maknanya semasa silah bagi kolun, samalah dengan bacaan Ibnu Katsir dan juga Abu Jaafar. Maknanya habis lah tu. Nampak tak kaedah dia? Banyak walaupun khilafnya sikit macam tu, tapi berulang-ulang juga kita baca tu. Saya ingat kita baca berapa kali? 6 kali 5 kali. Tapi 5 kali bacaan tu, maknanya nak bandingkan dengan 20 riwayat, kira save banyak lah kan. 5 kali baca saja, tak perlu kita baca 20 kali. Baca 5 kali saja,
Tapi bacaannya dah menyamai 20 orang perawi kat situ. Okey. So macam mana? Boleh? Ya, jadi maknanya nampaklah kalau kita bincang macam ni, antum nampaklah kuncinya. Kuncinya ialah antum mesti kena ingat dia punya usul qiraat. Kalau sebut mim jamak, antum mesti kena ingat bahawa siapa baca silah mim jamak. Kalau sebut misalnya ibdal, antum kena ingat siapa ibdal. Macam tu. Tapi kalau ini tak ingat, kan dia jadi payah tu. Nak kena susun lagi, nak kena ingat lagi qiraatnya, payah. Jadi maknanya ingat semua. Jadi kalau ingat semua senang. Kita kata wash baca, okey. Jadi maknanya kita automatik nampak dah apa yang berlaku pada wash. Ubah kat sini kena ubah, macam tu. Tapi kalau antum tak tahu manhaj bagi wash, antum boleh ubah kat situ je lah. Kemudian belakang dia tak boleh ubah lagi. Jadi banyak, keterbatasan banyak lah kalau kita tak ingat dia punya kaedah tu. Sebab tu saya banyak kali saya pesan bahawa cuba ingatkan semula dia punya usul qiraat bagi semua imam. Okay, semua imam. Kemudian yang melibatkan faslul huruf, macam contohnya kalimah wa ma yukhadi'una yukadzibun, itu tak apa. Tak ingat pun tak apa. Ya, kita rujuk kepada buku, dalam buku mesti ada tulis. Tapi usul qiraat, kalau antum rujuk kat buku pun, ada setengah buku tak tulis benda tu. Sebab ulang-ulang benda tu kan, setiap muka surat ada. Jadi biasanya dia akan terangkan pada muka surat pertama, lepas yang kedua tak ada lah. Cuma biasanya ada setengah buku dia sebut kalimahnya, contohnya macam kalimah apa contohnya, wabil yaumil akhir, dia kata nakal kan, tapi dia kata apa, kalimah al-akhir jali, dia kata jaliyun, jelas, maksudnya dah diterangkan dah pada siri yang lepas, maksudnya jelas benda tu, kita dah ingat lah. Tapi kalau tak jelas, kita tak ingat lagi, jadi payah lah benda tu kan. Kena buka buku. Kena buka pula usaha pertama, kat mana pula benda ni, sebagainya. Jadi banyak kerja lah. Mengganggu kita punya perempuan untuk menyusun qiraat macam ni. Okey, cuba Nurul Kamilah. Cuba sambung. Ayat baru Ustaz. Ya, ayat baru. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Cuba baca betul-betul lah, baca Quran lah. Kita baca macam nak ni je, so kalimah je. Okey, baca sekali. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Okey, itu qalun. Cuba lihat. Cuba terangkan dahulu apa yang khilaf yang ada kat situ. Pada kalimah qila tu qalun membaca dengan silah mim jamak. Pada kalimah? Pada kalimah qila lahum. Pada kalimah lahum. Macam ni okey. Antum baca satu ayat tu kan, nak baca satu ayat tu contohnya. Antum kena perhatikan dahulu dalam ayat yang kita baca tu, di mana khilafnya, sebab nak ubah kat situ je. Yang lain tak ada khilaf tu, maknanya tak ada ubah apa-apa lah. Jadi kalau kita lihat kalimah, ayat yang inti baca tu, dia khilafnya yang pertama sekali kat sini. Jadi kena ingat, Mak Jaiz macam mana Mak Jaiz tu. Siapa baca 2, siapa baca 4, siapa baca 6. Okay. Yang keduanya pada kalimah ini, naqal. Naqal dan juga saktah, ingat Naqal dan juga saktah. Biasanya kalau ada naqal, akan ada saktah lah. Yang keduanya pada kalimah ini, lahu, mim jamak. Jadi kena ingatkan balik siapa yang baca dengan silah mim jamak. Itu guna itu sebab jumpa, banyak kali kita jumpa tu. Tadi pun kita jumpa kat sini lagi, banyak mim jamak. Dan yang keempatnya pada kalimah qila pun ada khilaf juga. Jadi maknanya ayat ini mengandungi 4 wajah ataupun 4 khilaf yang berlaku. Jadi antum kena tahu semua setiap satu tu. Kena tahu semua setiap satu. Sebab banyak ingatlah. Sebab ini yang melibatkan semua usul qiraat. Jadi kena ingat, insya-Allah kita boleh susun.
Baik, cuba terangkan. Kamilah, cuba terangkan. Qalu tu saya baca 2, 4, 6. Kamilah. Kat rumah. Nanti kat kat mana? rumah. Kat rumah. Kenapa hujan kat rumah? Boleh Okey. Cuba Boleh. terangkan. Qila Ibnu Amir membaca pada kalimah qila ni dengan ismam. Ada buku tak yang kita guna? Ada buku tak yang kita guna tu? Ada tapi saya tak faham sangat Quran kiraan. Itulah. Jadi kalau siapa yang pegang buku dia untuk PDF sahaja, maknanya print out lah yang kita nak baca tu. Print out maknanya senang. Kalau kita nak buka PDF tu kan susah tu. Guna komputer yang sama sebagainya, jadi mengganggu. Banyak benda lah yang mengganggu kita. Jadi cuba print out dahulu supaya senang kita nak rujuk sebagainya. Okey. Kalimah qila ada satu bacaan namanya ismam kasrul kaf, ismam kasratul qafi bidhammi. Ismam dibaca ismam qaf tu. Memang asalnya qaf itu pada bawah qila. Tapi diismamkan seolah-olah qaf itu berbaris hadapan. Ini bacaan yang lain. Qila. Jadi yang membacanya ialah Hisham, Kisai dan Ruwais. 3 orang. Hisham, Al-Kisai, Ruwais membaca dengan wa iza qila. Lahu macam biasalah, jamak. Lepas tu Al-Ardi pun macam biasa. Qalu pun macam biasa juga, 2, 4, 6 tadi. Okey, jadi saya rasa tak perlulah kita nak terangkan banyak benda tu. Baca terus. Cuba Kamilah, cuba baca yang kedua. Qalu yang pertama. Qalu mesti baca dengan 2 harakat dulu Qalu 2 harakat tadi, nanti baca 2 harakat. Okey, sekarang ni nak baca orang kedua, siapa yang membaca yang kedua? Ibnu Katsir. Kenapa tak nak baca Ibnu Katsir? Dia silah pada lahum. Kan saya kata maknanya nak membaca tu dia kena yang pertama qalun. Lepas qalun, yang kedua ialah mesti kena bermula kat rasul ayah. Yang kedua tu. Ini yang tak bermula dekat pangkal ayat pun tak boleh. Mesti kena bermula dekat rasul ayah. Rasul ayah Quran ialah dekat bawah dia tu. Dia bukan rasul ayahnya di pangkal ayat bukan. Kalau kalimah yang lain bahasa Melayu ke sebagainya, dia pangkal ayat, rasul ayahnya ialah pangkal ayat tu. Kalau Quran, rasul ayahnya berada kat hujung. Sampai dulu. Siapa yang kedua sebab kolon? Hisham wa iza qila lahu. Kenapa tak nak ubah qila tu? Qila tak boleh ubah lagi. Tak boleh. Qila tak boleh ubah lagi sebab dia berada kat hujung tu. Dia berada yang di hujung sekali, yang last sekali. Jadi maknanya jangan ubah yang lain. Jangan ubah qila, jangan ubah lahum, jangan ubah al-ardi. Sebaliknya perlu diubah pada qalu tu. Sebab sekarang ni rasul ayah kita ialah qalu. Muslimun tak ada khilaf. Nahnu tak ada khilaf. Innama tak ada khilaf. Jadi khilaf ni berlaku pada qalu. Jadi maknanya sekarang ini kita nak ubah qalu ni. Daripada 2 harakat kepada 4 harakat. Siapa yang baca 4? Qalun. Baca qalu lagi. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Okey. Kemudian apa qalu? Ingat kita selesaikan dahulu kalimah yang kita tengah baca tu. Selagi mana boleh selesaikan dahulu.
Dan kalau tak boleh, pindahlah kepada kalimah yang depan dia. Sekarang qalu, nak baca apa pula? Hmm. Dua, empat dah baca, lepas tu? Dah baca 4, 6 pula lah, kan? Selesaikan macam tu. 2, 4 dah baca dengan qalun, baca 6 pula. Betulkan dia kan, 6. Okey, 6 siapa baca 6? Wash. Wars baca. Okey, sebelum baca wars, cuba lihat belakang, depan dia tu. Ada tak khilaf lain bagi wars? Nakol pada kalimah fil ard. Okey, maknanya wars baca dengan nakol. So tak boleh wars baca. Sebab maknanya sekarang ini kita hanya ubah kalimah qalu sahaja. Yang lain depan dia tu tak boleh ubah lagi. Jadi maknanya wars tak boleh baca sebab wars baca dengan nakal pada al-ardi. Tinggalkan wars. Baik, selain wars, siapa yang membaca 6 harakat pada kalimah qalu? Nanti boleh ingat tu. Mak Jais siapa baca 6 harakat? Yang lain cuba respon, yang lain. Khalat Ustaz, khalat. Khalat, kenapa khalat pula? Hamzah lah. Oh. Hamzah lah baca kan? Hamzah baca 6. Tak kira khalat ke, khalaf ke, samalah 6. Jadi maknanya Hamzah baca. Baik, sebelum kita baca Hamzah, lihat dahulu dekat depan dia. Macam biasalah. Lihat dahulu depan dia, ada tak khilaf lain bagi Hamzah? Ada tak? Ada. Hamzah dia sakta pada al-ardi. Al-ardi ni kan? Maknanya Hamzah tak boleh baca juga. Sebab dia sangkut kat depan dia ni. Jadi maknanya kalau tak boleh baca qalu, pindah depan dia. Pindah dekat kalimah al-ardi. Jadi banyak benda kita kena lihat di situ. Kita antum macam mana sekalipun, mesti kena ingatkan balik. Kena ingatkan dia punya usul. Kalau usul tu tak ingat, memang payah lah. Okay. Tolonglah kalau usul tak ingat. Baik. Pindah al-ardi. Okay, Kamilah. Ya. Al-ardi ni apa khilaf yang ada? Apa Ustaz? Apa khilaf yang ada pada al-ardi? Nakol. Nakal yang juga? Sakta. Okey, siapa nakal? Nakol wash. Sakta? Khalaf. Hamzah lah, kita kata Hamzah lah. Sebab dia ada khalat dia ada khilaf bagi khalat. Hamzah lah. Baik, antara was dengan Hamzah siapa dahulu? Wash dulu. Was dahulu. Jadi maknanya sekarang kita baca was. Okey, nak baca was macam biasa juga. Sebelum kita baca was, jadi maknanya sekarang ni kita kena cari dahulu siapa yang baca. Dah tahu siapa yang baca, okey, was. Kita kena lihat dahulu depan dia ni. Tengok depan dia. Ada tak khilaf lain bagi was? Ada ke Mina? Tak ada. Tak ada kan? Okey, kalau tak ada khilaf lain, maknanya sekarang ni kita baca was. Okey, nak baca was, pastikan di belakang dia tu. Apa yang ada khilaf bagi was, baca semua. Baik, baca was. Bismillah. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu Fil ardi. Ya, nakal. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Okey, dia qalu 6 harakat. Lepas tu satu lagi cuba baca dengan bacaan Hamzah pula. Hamzah maknanya sekarang kita baca Hamzah Hamzah sakta pada al-ardi. Dalam masa yang sama tiada khilaf yang lain bagi
Ada Hamzah sini. Ada Qila tak? Qila siapa yang baca Ismam? Ada Hamzah kan? Tak ada. Jadi mana sekarang boleh baca Hamzah. Saktakan. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu Sakta. La tufsidu fil ardi qalu. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu Fil ardi, sakta. fil ardi qalu. Bukan, sakta kat mana? Sakta pada fil ard. Fil ardi. Sakta pun nanti baca. Apa makna sakta? Apa makna sakta? Sakta ialah berhenti seketika kan? Berhenti seketika pada lam mati ni. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu. Macam tu. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu qalu dua. Hamzah. Qalu 6. Hamzah 6. Macam tadi 6. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Nampak tak? Tak susah tu. Ini banyak benda lah yang kena diperhatikan tu. Okay? Itu bacaan setakat ni lah. Setakat yang setakat fil ardi tu. Barulah habis fil ardi tu. Baik, cuba Sofia Hanani. Cuba sambung. Siapa nak baca lepas ni? Sofia. Lepas tu Susi. Betul tak? Sebab kat Qila tu. Ya. Saya terlupa satu benda. Pada kalimah qila lahum tu ada asusi, betul. Okay. Ni lam dengan lam ni ada idgham kabir bagi asusi. Okay. Idgham kabir maknanya dimasukkan lam dalam lam. Wa idza qila lahum bacaannya. Wa idza qila lahum. Tetapi sekarang ni Susi tak boleh baca lagi. Cuba lihat dia punya terusan kalimah tu kan ada yang lebih rasul ayah lagi. Selepas Arab ni apa dia? Yang saya bulatkan tu apa dia? Lahum. Lahum tu lah. Nampak saya bulatkan tu lahum. Lepas tu barulah lam dengan lam. Lepas tu barulah qila. Sebab ada rasul ayah kan. Jadi sekarang ni kita nak baca dengan silah mim jamak lahum. Siapa yang baca silah dahulu? Qulun. Ya, baca qulun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna. Kalau berapa rakaat? Qulun 2. 4. Baca 2 dahulu. Okey. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Lepas baca 2 baca 4 pula. Ambil qalu terus. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Okey. Jadi maknanya semasa kita silah tu, semasa silah dengan dua harakat tu, maka qalun samalah bacaannya dengan Ibnu Katsir dan samalah juga dengan Abu Ja'far. Kan? Jadi maknanya silah tu bagi 3 orang tu kita hanya baca sekali sahaja. Okey, habis silah. Lepas tu siapa baca pula? Dekat qila lahum tu Susi. Baca Susi. Idgham. Okey.
وإذا قيل وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. Berapa harakat qalu tu? 2. Dua. Jadi itulah yang kena ingat tu. Kita tahu dah Susi baca. Tapi sampai kat mat lain pula bunyinya. Jadi kena ingat kalau Susi baca, matnya 2 harakat. Kalau silah bagi qalu tadi baca, qalu matnya 2 harakat dulu, baru 4. Jadi macam tu lah. Kalau saya kata baca Hamzah, kita ingat bahawa kalau ada mat jaiz, Hamzah mesti baca 6. Saya kata okey, baca Ibnu Amir. Kita mesti kena ingat bahawa kalau mat jaiz ada, mesti baca 4. Nampak? Dia berkait-kait benda tu. Jadi kalau dalam masa yang sama, sebut nama, dah lah nak cari nama payah, siapa nak baca dahulu. Jadi sebut nama tu pula, lupa pula dia punya mat dia. Jadi masalah pula. Kena buka lagi buku sebagainya. Jadi banyak mengganggu lah. Memang itu di antara gangguan yang besar lah. Yang tak membolehkan kita baca dengan baik. Okay. Sebab tu saya pesan banyak kali lah. Banyak kali saya pesan, antum kena ingatkan. Kena ingatkan. Macam mana pun kena ingatkan. Untuk kita faham dan juga untuk ujian lah. Ujian. Kita ada ujian nanti. Jadi kalau ujian ni, kalau antum tak ingat tu macam mana tu? Kan susah tu. Kalau dekat, kalau kita bersemuka, saya nampak antum belik buku. Tak boleh lah kan? Tapi kalau tak jumpa sekalipun, saya tahu siapa yang belik buku ataupun tidak. Sebab yang belik buku tu, dia akan mengambil masa yang panjang. Dan kita nampak dia, nampaklah macam mana reaksi dia tu. Tangan dia macam mana, muka dia macam mana, sebagainya. Jadi, macam tu lah. Tidak boleh tidak, mesti kena hafalkan. Okey, ada lagi yang lain lepas Susi. Susi pun saya dah terangkan dahulu bahawa kalau sekiranya dibaca idgham kabir bagi Susi, sebelum idgham itu ada huruf mat, macam contohnya qilah, ada ya di situ, maka mat itu harus dibaca dengan 2 ataupun 4 ataupun 6 harakat bagi Susi. Dibaca dengan wa idza qilahum 2 ataupun 4, wa idza qilahum 4 ataupun 6. Wa idza qilahum. Jadi biasanya kita baca 4 lah. Kalau 4 tu maknanya dia ada masa untuk kita idgham. Kalau 2 ni nampak macam kabut sangat nak idghamkan tu. Baik, habis idgham kabir, pindah pula kat depan dia. Jumpa apa? Sophia. Ismam. Siapa baca Ismam? Hisham dengan Kisai. Siapa dahulu? Hisham. Okey, baca Hisham. Ingat kalau saya sebut baca Hisham, antum kena ingat kalau berapa harakat bagi Hisham. 4. Ingat kan susah tu. Kalau ingat okey, senang. Baca Hisham. Macam mana tahu Ustaz? Ismam qilah. Wa iza qilah. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. Okey. Yang baca dengan Ismam ialah siapa? Hisham lagi? Hisham, Kisai. Okey, Hisham dengan Kisai sama tak bacaannya? Sama. Sama. Siapa lagi baca Ismam? Ruwais. Ruwais sama tak bacaannya dengan Hisham? Tak, Ruwais dia sama dekat Qailah tu tapi dia 2 harakat untuk jadi maknanya Kisai tak perlu baca lagi sebab Kisai sama dengan Hisham, tetapi Ruwais kena baca. Sebab apa? Sebab Ruwais membaca dengan 2 harakat saja pada mat jaiz. Baca Ruwais. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Okey, bagus. So macam itulah kena ingatkan kena ingatkan macam mana pun. Dia ada teknik bacaan ataf kita ataf saja, maknanya tak perlulah kita baca daripada awal tu. Contohnya macam yang tadi lah kita baca Hisham kita baca wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Itu bacaan Hisham dengan Kisai. Lepas tu nak ulang balik bacaan Ruwais 2. Jadi kita ambil saja qalu innama nahnu muslihun. Kan tak perlu kita ulang daripada permulaan tu. Sebab apa? Sebab semua di permulaan tu sama saja bacaannya. So kita ambil yang khilaf saja. Okey, berapa kali baca tu? Semua? Berapa kali semua?
10 kali ada? 10. Kurang 10 kali. Jadi maknanya banyak kali tu. 10 banyak lah. 10 yang menyamai bacaannya 20 orang riwayat. Dia masih ni lagi. Banyak macam mana pun masih lagi. Masih tak sampai 20 lah. Saya ingat tak ada bacaan yang sampai 20 tu. Biasa paling banyak pun 12. Macam tu lah. 13 paling banyak pun. Itu pun kalau kita jumpa banyak khilaf dalam tu. Macam ni banyak khilafnya. Ada 4. Ada 4 khilafnya. Lepas tu ada pula dia punya matnya. Jadi kalau ada mat macam ni, memang kena ulang banyak kali. Kalau 2 matnya pula, lagi lain pula Zaid ni. Tak apa, nanti kita jumpa nanti. Okey, ada soalan tak? Baik, cuba Ahmad Aminuddin sambung. Baik Ustaz. Ayat baru ke? Ya. Okey. Ayat baru, pertama sekali kita akan baca dengan sukun mim jamak dan dengan kita ni ayat ni wa idza qila lahum aminu. Sukun. Bukan. Tak. Yang pertama kita akan bacakan dengan 2 harakat untuk mat mufassal bagi Imam Qalun dan sukun mim jamak untuk innahu. Okay, baca Qalun dahulu. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Lepas tu, yang kedua kita akan bacakan silah mim jamak dengan 2 harakat untuk Imam Qalun juga. Ni termasuk juga dengan Ibn Kathir dan juga Imam Abu Ja'far. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Seterusnya kita tengok depan ayat tu balik sebab Imam Qalun ni dia ada 2 wajah iaitu bacaan 2 dan 4 harakat bagi mat mufassal. Jadi bacaan dia seperti begini. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Seterusnya kita baca untuk innahum tu untuk silah mim jamak untuk 4 harakat. Dan belakang dia pun, depan dia pun 4 harakat juga mat mufassal tu. Untuk Imam Qalun juga. Auzubillahi Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Lepas tu yang terakhir untuk Imam Warsh dan juga Imam Hamzah iaitu bacaan 6 harakat bagi mat mufassal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Macam tu Ustaz. Ada lagi? Habis? Yang tu je. Habis tak? Untuk ayat ni. Okey, maknanya kita baca 5 kali saja. 5 kali kita baca saja. 1 hingga 4 semua Qalun. Semua Qalun yang kita sebut namanya Qalun lah. Tapi dalam masa yang sama ramai yang sama Qalun tu. Yang kelima Warsh. Yang kelima Warsh Warsh sama Hamzah lah. Jadi maknanya semasa yang pertama tu, Qalun yang pertama sekali, iaitu 2 harakat pada mat jaiz tanpa silah, maka Qalun sama dengan ramai lah situ. Qalun sama ramai di situ. Maknanya Qalun sama dengan Abu Amru. Abu Amru. Lepas tu dan juga Yaqub. Abu Amru Yaqub yang baca 2 harakat tu. Kemudian semasa Qalun baca 4 harakat dengan tanpa silah, itu ramai lagi. Iaitu sama dengan Duri Abu Amru, kemudian Ibnu Amir, kemudian Asim, Al-Kisai, dan juga Khaliful Ashir. Jadi maknanya semua ada lah. Sebab semua nama imam tu. Maknanya kita kata Duri Abu Amru saja yang seorang riwayat.
Oleh Abu Amru, Ibnu Amir, dua orang dah tu. Asim, dua orang lagi. Al-Kisai, dua orang lagi. Khalfun Asyir pun dua orang lagi. Jadi maknanya yang membaca dengan qalun saja 4 harakat tanpa silah, dah 9 orang kat situ dah. Masuk dia 10 orang dan sebagainya. Jadi maknanya macam itulah. Kita tak perlu baca sebanyak bacaan para qurra tu. Tapi kita baca sahaja wajah-wajah yang inilah, wajah-wajah yang utama, dan dalam masa yang sama akan ada orang-orang yang sama bacaannya dengan mereka tu. Cuma mungkin dalam semasa ujian besok, saya minta juga supaya disebutkan nama-nama orang ni. Kita kata okey, yang pertama qalun, yang kedua qalun, yang ketiga qalun, yang keempat qalun kan. Lepas tu sebut juga qalun yang pertama tu sama dengan siapa. Qalun yang kedua ni baca dengan siapa pula. Yang ketiga qalun tu dengan siapa pula. Supaya kita nampak secara keseluruhannya bahawa semua qiraat dah termasuk di situ. Jadi itu untuk ujian besok kena buat macam tu. Jadi banyaklah kerja-kerja yang terpaksa antum ni balik. Sebab kita dah bulan 5, kita dah minggu ke-5 ni. Maknanya kita akan ada ujian tak lama lagi. Kita kena ikut masa lah macam mana pun. Saya tak boleh tunggu antum kena faham dahulu semua baru saya buat ujian. Tak boleh macam tu. Jadi maknanya macam tu lah, kena fahamkan juga macam mana pun. Kalau tak boleh secara detailnya, yang basic-basic tu boleh lah. Jangan sampai peringkat mim jamak, sila mim jamak tak boleh nak bunyi. Kemudian nakal pun tak boleh nak bunyi juga. Maksud saya tanya balik nakal siapa baca pun tak ingat nakal siapa baca sebagainya. Jadi kalau macam tu berlaku, memang itulah nun jalil namanya. Kan? Salah yang besar sangat lah tu. Jadi basic-basic saya, kalau boleh, kita kena ingat yang tu. Walaupun dalam masa yang sama, kita masih belum boleh menangkap dia punya cara susunan tu, tak apa. Peringkat permulaan ni tak apalah. Tapi untuk ujian penaksiran di akhir nanti, kena semualah. Tapi untuk ujian mula-mula ni, kalau tak boleh menyusun macam yang kita buat pada hari ini, tak apalah lagi. Tapi, antum mesti kena ingat bahawa siapa yang ibdal. Kalau saya tanya, cuba sebutkan nama qurra yang baca ibdal. Jadi mesti kena ingat ketika itu. Yang baca ibdal ialah sebulan. Okey. Kalau saya kata, cuba terangkan sedikit khilaf pada hukum majaiz mufasil. So kita mesti kena ingat bahawa yang membaca 2 siapa dia, siapa baca 2 dan 4, siapa baca 4, siapa baca 6. Sebab ini kita dah belajar lama dah. Maknanya semasa yang lepas pun sudah belajar daripada itu. Bukan maknanya tak belajar lagi. Sebab kita sekarang ni dah peringkat maharat qiraat. Jadi maknanya semua yang berkaitan dengan usul, saya rasa kita dah lalu semua dah. Tinggal lagi ingat tak ingat je, itu biasa tu. Tapi maknanya orang ni baca begini. Dan mungkin ujian pertama kita pada minggu yang ke-8, yang ke-9 lah biasanya kita buat. Kita boleh cuba lah fahamkan. Saya pernah menyebutkan dalam pertemuan kita ni, saya kalau tak faham, cuba tanya. Kan? Siapa-siapa lah tak faham tu, cuba tanya. Tapi masalahnya ialah, kita pun tak boleh nak tanya sebab tak faham nak tanya apa. Kan? Kalau saya katakan misalnya, saya tanya semua, saya kata okey, cuba tanya siapa-siapa tak faham. Rasa-rasa sebelum kita bincang tu, dia tak faham apa benda nak tanya tu. Jadi tak boleh begitu lah. Maknanya antum kena carilah juga, kena cari macam mana. Sebab saya rasa ada ramai tak faham lagi kaedah yang kita buat ni. Jadi antum kena bertanya lah. Sebab tu maknanya setiap minggu saya minta antum catat. Kalau ayat ini sampai sini, okey, siapa yang mula-mula baca, siapa yang kedua, yang ketiga. Dan lepas itu antum mesti kena buat analisis sikit. Kena buat semakan sikit. Kenapa orang ni bersama? Kenapa ini yang kedua sebagainya? Sebab itulah benda yang kita kena faham. Itulah benda yang kita kena faham tu. Kita nak periksa sekalipun, itulah bendanya. Dan kita ujian nanti,
Udahlah insya-Allah kita ujian pula secara begini. Jadi antum boleh rojoklah sikit-sikit tu. Tapi ingat bahawa dia tak sama daripada cara bacaannya. Kalau sekiranya kita baca pendek ke panjang ke lain bacaannya. Lain susunannya. Jadi ada kemungkinan bahawa dalam kelas ini kita baca satu nafas. Contohnya macam kalimah ni. Kalimah ni contohlah. Okey. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Kita baca satu nafas saja. Jadi maknanya yang antum catat tu adalah bacaan berdasarkan kepada satu nafas. Tapi dalam ujian nanti saya hanya minta okey, baca ayat ini berhenti kat sini. Wa bil yaumil akhir. Jadi maknanya dia akan lain, berbeza dengan catatan yang antum buat tu. Sebabnya pada ketika itu dah tak ada lagi bacaan ibdal pun tak ada, nampak? Sini depan ada menjamak wa mahum. Ada pula ibdal bil mukminin. Sebab tu lain susunan dia. Tapi kalau berhenti kat sini, dia akan jadi lain susunannya. Jadi macam tu lah. Jadi saya ingat begitulah keadaannya. Ya, saya akan lihat kepada keseluruhan ayat kita bincang tu. Untuk ujian nanti memang ayat yang dibaca ni yang akan keluar lah. Cuma mungkin wakamnya berbeza. Ada sam'ihim, ada tu kita berhenti kat sini. Lepas tu wa ala absarihim ghishawah, berhenti kat sini. Walahum adzabun azim. Okey. Tapi dalam ujian nanti saya kata mungkin daripada khatam Allah baca sehingga azim dengan satu nafas. Okey, jadi kita kena baca satu nafas ni. Jadi kalau satu nafas kita baca, maka dia akan berbeza cara susunan dia. Yang pastinya ialah qaulun pertama lah. Qaulun mesti yang pertama, tapi yang kedua akan berbeza. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat akan berbeza sebagainya. Jadi sebab tu saya katakan dia perlu kepada kefahaman. Dia bukan hafalan. Kalau tu tak boleh tak faham apa yang kita bincang ni, jadi payahlah. Okey, ada soalan? Doktor, kalau saya nak minta PDF Quran Wash tadi boleh doktor? Boleh, Wash. Untuk apa ni? Untuk anda nak baca? Untuk rujukan doktor. Yang dah doktor bulat-bulat tadi tu boleh tak doktor? Macam yang saya bulat-bulat. Kalau saya bagi Wash ni, antum nak guna Wash, dia makin pening kepala pula. Sebab apa? Sebab yang bertanda ni, yang merah ni, yang bertanda ungu ke, hijau ke, ini untuk Wash. Jadi maknanya Wash adalah bacaannya. Tetapi yang lain macam mana? Tak ada. Jadi kalau nak gunalah untuk ni, saya rasa memang makin pening kepala kita. Cuma saya gunakan ini sebab saya tak ada yang lain. Buat masa ni lah. Saya ada satu ni saja. Jadi saya share yang ni. Tapi saya nak antum antum abaikan yang warna tu. Yang warna dengan yang tepi-tepi ni. Saya nak buat simpanan peribadi doktor. Macam mana? Nak buat simpanan peribadi. Simpanan. Nanti saya share dalam kita punya grup. Okey, terima kasih doktor. Terbaik doktor. Okey. Ada yang lain? Boleh Doktor. Macam yang kalimah-kalimah yang macam yelah macam min jamak apa semua tu kita boleh detail doktor, macam tadilah macam saya baca di fazil macam kalimah-kalimah macam tu macam sukar sikit doktor untuk ni. Untuk dia macam ni, dia kalau kalimah-kalimah yang jarang-jarang kita jumpa macam ni pun saya tak berapa ingat siapa yang baca imalah sebagainya, sebab kita kena baca matan tu baru kita boleh nampak bahawa kalimah ni dibaca imalah oleh simpulan sebagainya. Tak apalah, maknanya kita boleh dapat bantuan daripada buku-buku yang kita rojok tu. Sebab kalimah ni kalimah yang memang jarang-jarang kita jumpa. Mungkin anda jumpa kat sini kalimah ni, lepas ni tak jumpa dah. Sampai akhir semester besok tak jumpa dah kalimah ni. Kan? Jadi maknanya kalimah yang memang jarang-jarang kita jumpa. Sama dengan yakhra'una. Tak pernah jumpa dah, sekali ni kita jumpa. Sama dengan yakzibun pun macam tu juga. Tak apa. Pada ketika itu
kita boleh dibantu dengan buku-buku lah yang kita guna tu. Tapi untuk yang asas tu, yang banyak kali kita jumpa, yang berulang-ulang kita jumpa, maknanya tak boleh tidak, mesti kena hafal. Sebab benda ni berulang-ulang dan banyak kali. Macam mana pun. Nanti kalau ujian nanti, dalam ujian, saya tak tanya antum fasyul huruf. Saya tak akan tanya kalimat ni yakzibun. Sebab saya tahu bahawa ini sukar. Okay? Tapi saya hanya tanya kepada kalimah-kalimah yang ada kaitan dengan usul qiraat saja. Sebab itu yang antum kena ingat. Contohnya macam ni. Ini mungkin saya tanya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi. Sebab tak ada usul kat situ. Tak ada farsul di situ. Dia usul saja kan. Tak ada masalah. Ataupun kalimah-kalimah yang lain lah yang ada yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan farsul huruf saja. Tak ada masalah. Okey. Masalah sekarang ini antum kena hafalkan yang usul yang berulang-ulang tu. Terutamanya mat. Mat mesti kena ingat. Mat wajib, mat jaiz mesti kena ingat 20 qurra. Okay? Sebab sekarang ini kita bukan Hafs an Asim saja. Kalau sebelum ni kena ingat Hafs an Asim saja tajwidnya. Dia baca 4, itu saja kan. Tapi sekarang ni kita kena ingat 20, banyaklah. Jadi itulah saya kata. Maknanya antum kena buatlah macam mana cara sekalipun. Tak kira cara apa sekalipun, yang pentingnya ialah antum mesti kena ingat benda ni. Okay? Jadi semasa saya tanya besok ujian, kita punya ujian yang kita buat secara online samalah. Ini maknanya antum membaca depan saya kita berdepan lah. Macam kat kelas jugalah kan. Jadi saya nampak antum macam mana. Antum sibuk mencari ke, mana tak apa lah tu. Kan nampak muka ni, berdepan macam ni. Kan nampak tu siapa yang buat rujukan kan nampak tu. Orang kabut ni, tangan dia. Bukan tangan bergerak je, mata mesti bergerak juga. Saya nampak dia ni memerhatikan kat bawah. Jadi tak apalah tu maknanya. Tolak markah kata ke tak? Memang tolak markah lah. Oh, markah usia tak dapat kata. Markah usia mencari tak dapat. Bukan apa, saya bagi masa kejap je. Antum terpaksa gunakan masa yang lama. Kena tengok pula. Oh, mak ni. Bukan mak je, yang lain pula. Tengok lagi. Jadi kelang kabut. Jadi kalau dah ingat kan senang baca orang ni, saya kata. Sebab kalau tak boleh jamak contohnya lah. Tak boleh jamak lah misalnya. Okey, saya kata, okey ayat ni, cuba baca riwayat sebulan. Jadi maknanya, saya sebut nama orang tu, dalam ayat tu macam-macam. Ada hukum ni. Jadi maknanya dalam masa yang sama tu kena ingat semua. Mak wajibnya berapa harakat bagi dia ni. Saya kata baca Ibnu Amir contohnya lah. Baca Ibnu Amir. Jadi antum kena ingat mak wajib berapa harakat Ibnu Amir. Mak jaiz berapa harakat pula. Ada nakal ke? Itu yang jadi nanti. Orang-orang tak berkaitan pun kita membaca je. Yang pentingnya bunyi qiraat. Saya kata baca Hafs. Apa kita kena gabut dah. Hafs pun habis baca nakal semua. Diimalahkan semua macam-macam. Padahal dia baca Hafs sehari-hari. Jadi macam tu. Saya nak ingatkan benda tu. Memang benda basic betul lah. Sebab memang nak cari kemahiran tu, dia mesti kena hafal. Bukan hafal, ingatlah, dah ingat. Kalau tak ingat memang sukar, memang susah. Kalau saya katakan tadi bahawa untuk peringkat permulaan ni tak apalah. Tak boleh jamak tak apa. Tapi at least antum boleh tahu bahawa kalau saya minta antum baca sebulan, antum boleh ingat bahawa sebulan matnya berapa harakat, bacaannya nakal, sakta dan sebagainya. Okey. Okey, saya ingat setakat itulah kita baca dahulu. Kita baca sikit pun tak apa. Setakat untuk hari ni sebab ayat berikutnya ni dia banyak lagi khilaf yang ada kat situ. Kalau kita lihat ayat berikutnya ni macam-macam. Ada pula kalimat subhat ni. Ini pun panjang perbahasannya. Jadi insyaAllah kita cubalah minggu depan. Jadi mungkin kita baca sikit ni. Tak habis lagi satu makro' ni. Satu makro' tak habis lagi. Kan? Jadi mungkin kita baca sikit lah. Tapi tak apa, bagi saya begitu. Untuk semester pertama ni, kita tak mengejar dia punya syllabus tu. Besok syllabus ini antum habiskanlah dalam semester yang berikutnya nanti. Sebab kita ada subjek yang sama. Dan mungkin pada ketika itu dah boleh dah semua. Semua dah boleh membaca. Jadi perbincangan macam yang kita buat sekarang ni dah tak ada dah. Jadi maknanya tak ada yang bincang-bincang lagi begini tak ada. Sebab pada ketika itu semua dah nampak dah
orang dibaca sebab saya nampak yang semester lepas macam tu. Dah masuk minggu-minggu yang ke-10, yang ke-11 tu, boleh katakan semua mereka dah nampak dah apa yang nak dibuat. Kalau silap pun silap sikit-sikit lah kan. Tapi at least dia dah boleh tahu dah bahawa kena susun dengan cara begini. Orang ni dahulu kena buat kat sini dahulu kalimah ni berikutnya sebagainya. Itu penting. Okey, itu saja untuk hari ni. InsyaAllah kita jumpa semula pada minggu depan. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa.